Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada hari ini, yang mendekatkan kita dengan bulan Ramadan yang hampir lagi tak sampai seminggu saja, ya. Dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan tersebut nanti insya-Allah, dan kita dapat menunaikan amalan-amalan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Allah dalam usia kita, dengan umur kita yang Allah bagikan ni. Biarlah kita lakukan yang terbaik pada tiap-tiap kali penjelmaan syiar-syiar Allah ini. Jadi insya-Allah kita sambung balik pelajaran kita yang masih berkitar dalam ayat dalam surah Al-Maidah, dan saya akan kupaskan sedikit sebanyak beberapa perkara balik ayat yang lepas pada ayat yang ke-31, di mana ianya merupakan satu perkara yang penting kita beriman. Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran perlu diimani. Kenapa? Kerana Al-Quran, dengan adanya Al-Quran kita beriman, maka kita akan mengikut apa yang diarahkan oleh pencipta kita. Ini kalam Allah yang membicarakan kepada kita, yang mana kita bicara, kita baca, dia memang confirm dapat pahala jika dengan niat kita ikhlas, ya. Kita belajar, dia menyebabkan kita diangkatkan darajat kita, seperti mana yang disebut dalam hadis, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarnya. Jadi dua-dua dapat. Ya, kita orang yang belajar dapat, orang yang mengajar dapat. Dan jaga-jaga dalam bab ini, saya selalu menasihatkan, jaga amalan kita supaya jangan terbatal pahala-pahala kita. Ya, kenapa? Dalam bab kita mengumpulkan, insya-Allah mudah-mudahan banyak amalan yang kita dah kumpul, tapi wallahu alam adakah ia diterima oleh Allah untuk memberatkan mizan hasanat kita. Namun kita kena jaga daripada terbatalnya amalan-amalan kita. Ya, memang terbatal tu agak mudah. Kenapa? Mengumpat tu mudah. Dia pergi ke mengumpat terus direct je. The point. Okey. Mengumpat dia akan membatalkan amalan, rugi kita. Jadi elak akan mengumpat. Bulan Ramadan pula tu nanti. Ui, sedapnya. Tak boleh makan. Itu mengumpat. Baik. Kita lihat kepada ayat yang saya ulangkan sedikit beberapa perkara. Ayat yang ke-31 dalam surah Al-Maidah yang kita telah huraikan, namun kita menceritakan beberapa perkara yang menarik dalam surah ini, ayat ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. Kemudian Allah mengutuskan seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana dia harus menguburkan mayat saudaranya. Lalu Qabil berkata, oh celakanya aku, mengapa aku tidak mampu membuat seperti mana gagak itu buat, sehingga menguburkan mayatku, saudaraku sendiri. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Sebentar. Mana pergi? Okey. Baik. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahawa bagaimana penyesalan yang berlaku kepada Qabil yang telah membunuh saudara dia. Maka kesan daripada itu, Allah hantarkan dia seekor ghurab ataupun 2 ekor gagak untuk diperlihatkan bagaimana nak buat terhadap mayat saudaranya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, petunjuk daripada Allah ni terlalu banyak, berbagai-bagai. Kadang-kadang Allah utuskan, kita pun tak perasan, tapi ada hikmah yang terkandung kadang-kadang. Maka kita kena ambil iktibar, ambil perkara yang bermanfaat, walaupun datang daripada orang kafir.
Faham kan? Ambil perkara yang bermanfaat walaupun datang daripada orang kafir. Kerana apa? Kerana yang bermanfaat itu adalah asalnya dari Islam, ya, ataupun dari Allah yang nak mengajarkan kita. Berdalilkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah yang masyhur berkaitan dengan Abu Hurairah yang menjaga harta zakat, kan? Dia jaga, tiba-tiba datang seorang pencuri, ya, ditangkap, lalu dia kata aku begini. Abu Hurairah lepaskan. Lalu pagi esoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Abu Hurairah, apa yang kamu buat pada pencuri orang itu semalam?" Lalu diceritakanlah. Ya, dia janji tak nak datang. Lalu Rasulullah kata dia akan datang. Kemudian malam berikutnya dia datang, kan? Tangkap lagi. Ini jenis tak serik-serik, degil ni, ya. Datang lagi, maka dia pun tangkap dia masih lagi berhelah, kan? Berhelah pasal apa? Dia nak bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia masih lagi berhelah. Maka waktu itu Abu Hurairah pun lepaskan lagi. Dia minta lepas, lalu dilepaskan. Lalu esoknya Rasulullah bertanya lagi. Lalu Rasulullah kata malam ni dia datang juga. Kan? Dan akhirnya malam berikutnya dia datang juga. Bila dia datang juga, dipegang oleh Abu Hurairah. Ini jenis nak mencuri, kan? Rasanya itulah yang perlu kita tahu, ya. Yang pernah pun kita tahu. Ada jin-jin yang jenis mencuri. Apa orang panggil? Toyol. Okey, ni jin suka mencuri ni, ya. Maka malam yang terakhir tu dia pun ditangkap. Lalu memang nak dibawakan kepada Rasulullah dan dia berjanji dia tak akan datang. Dia nak ajar Abu Hurairah satu perkara. Apa dia? Dia katakan bila nak tidur baca ayat kursi, kan? Okey? Baca ayat kursi. Dan dilepaskan. Lalu Rasulullah esoknya Abu Hurairah pun mencerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan orang ni, pasal Abu Hurairah tak tahu, orang ni mengatakan bacalah ayat kursi sebelum tidur, syaitan tidak akan datang mengganggumu. Okey. Lalu apa Rasulullah kata? Sadaqal. Okey. Kalau ikut ke hadis, betul apa yang dikatakan oleh penipu itu. Kan? Berarti kalau orang tu terlampau banyak tipu kan, tiba-tiba dia cakap betul, orang tak percaya, kan? Tapi tang situ Rasulullah kata betul. Kenapa? Wahyu mengatakan betul, ya. Betul apa yang dikatakan oleh penipu itu. Wahai Abu Hurairah, tahukah kamu siapa dia? Tak tahu. Itulah syaitan. Okey. Jadi ilmu yang kita dapat daripada syaitan ni, kan, ya, ilmu itu betul. Kenapa? Itu dia masalah syaitan ni. Bila kita tidur baca ayat kursi, dia tak boleh nak ganggu. Tapi dia bocor rahsia tu. Jadi kita boleh ambil ilmu tu disebabkan apa yang Rasulullah takrirkan dalam bab itu, maka betul. Wahyu itu apa yang syaitan ajarkan pada ketika itu menjadi betul. Tetapi dari hadis ini juga mengisyaratkan bagi orang-orang yang meruqyahkan orang, mengubat orang, kan. Kadang-kadang bila dia ubat, dia jadi berlaku rasukan, kan. Bila rasukan tu, orang tu bercakap, syaitan tu guna lidah orang tu bercakap. Okey? Di situ saya nasihatkan, jangan percaya apa yang dicakap. Kerana penipu. Dia ni penipu. Walaupun waktu macam tu dia akan tipu juga. Yang menjadi masalahnya bila dia kaitkan si fulan yang buat. Kita percaya. Ya, bila percaya habis. Ya, dia memang tujuan dia nak melaga-lagakan kita. Sudahnya syaitan tu lepak dalam tubuh badan orang tu, kita pula bergaduh dengan orang luar. Ya, bergaduh pasal dia yang buat gini, syaitan tu cakap begitu. La ilaha illallah, kan. Ini yang berlaku, kan, pada masyarakat kita yang tak kenal siapa dia, syaitan. Baik. Maka di sini kita lihat satu perkara juga yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ya yang mengajar, dia ada beberapa perkara yang menarik, ya. Bila wahyu itu sampai kepada Rasulullah dalam bentuk-bentuk tertentu, dan bila takrir Rasulullah membenarkan, okey, perbuatan itu betul. Maksudnya memang wahyu terus sampaikan kepada Rasulullah, yang diberikan itu pada orang tu betul, ya. Itu pasal apabila satu berlaku pada para sahabat, Rasulullah diam, Rasulullah betulkan, maka betul lah dia termasuk dalam program wahyu. Itu pasal para sahabat di antara disebutkan
jilul Quranil farid, generasi Al-Quran yang unik, kan? Perbuatan dia ya salah, Allah bagi tahu kepada Rasulullah. Tu pasal orang munafik dia berbisik-bisik, Allah bagi tahu pada Rasulullah, kan? Mereka begitu takut dengan wahyu Allah yang turun bila-bila masa, ya, walaupun mereka buat tu orang tak tahu, kan? Bayangkan macam di antara Safwan dengan seorang lelaki, yang mana Safwan diminta kamu pergi bunuh Muhammad, ya, di tempat tu tak ada orang, mereka berdua je. Lalu Safwan kata, apa cagaran? Aku ada hutang, aku ada keluarga. Lalu keluarga kamu aku yang tanggung, hutang kamu aku selesaikan. Kan? Jadi disebabkan itu dia ambil perjanjian itu, ya, sedangkan mereka berdua je. Lalu bila sampai Safwan di Madinah, terus Rasulullah tegur, ya Safwan, bagaimana perjanjian kamu dengan ni? Terkejut dia. Dulu mana ada WhatsApp nak bagi tahu, ya, tak ada rekod. Tiba-tiba Rasulullah tahu. Terus dia kata, ya Muhammad, sesungguhnya antara aku dengan dia tak ada orang lain. Macam mana kamu tahu, kan? Di situlah terus dia mengucap kalimah la ilaha illallah, kan? Mengucap dua kalimah syahadah. Okey, baik. Jadi ini perkara yang agak penting yang perlu kita tahu, bahawa wahyu Allah adalah satu wahyu yang telah disampaikan kepada Rasulullah, sekarang berada di depan kita ni, salah satunya Al-Quran. Dan kelebihan Al-Quran ini, kalau kita baca dalam solat memang dituntut. Tetapi kalau disebut macam hadis kursi, wahyu Allah juga dalam bentuk hadis kursi. Maka hadis kursi kalau dibaca dalam solat, batal solat. Dia tak boleh. Ya. Wahyu Allah dalam bentuk Al-Quran saja dibenarkan baca dalam solat. Baik, kita lihat kisah ni. Di mana Allah menceritakan Allah utuskan ghurab. Ghurab ni adalah gagak. Okey. Di sini datang berkaitan dengan beberapa hukum gagak, tetapi dalam Al-Quran inilah satu yang disebutkan di antara binatang yang disebutkan gagak ini. Walaupun dia memang cerdik, dia memang bijak melalui apa yang dibuat research oleh saintis, bahawa gagak mempunyai kebolehan dia tersendiri. Ya, bahkan bila dia letakkan barang, dia letakkanlah apa-apa. Gagak mempunyai otak yang kreatif, ya, dia kreatif, dia tahu macam mana nak buat. Masya Allah, itu kelebihannya. Tetapi dalam masa yang sama juga, gagak hukumnya adalah dibunuh. Okey, gagak dibunuh. Ada 5 binatang yang dibenarkan dibunuh walaupun kita berada di waktu ihram ataupun di Mekah. Okey, 5 binatang. Ya. Jadi 5 binatang ni, pertama menerangkan kenapa dia boleh dibunuh, kerana sifat dia ni, ya, seperti gagak ataupun binatang-binatang yang akan saya sebutkan, adalah kerana sifat dia yang berbahaya, yang menyebarkan penyakit, yang membuat keburukan, yang suka kepada benda-benda yang tak elok. Ya, maka oleh kerana itu, kerana Islam menjaga semua perkara-perkara supaya tidak berlaku kefasadan, ya, di muka bumi, ya, oleh kerana itu diharamkan, boleh dibunuh. Okey. Binatang yang bentuk ini boleh dibunuh, maka tak boleh dimakan. Kan? Dia ada binatang yang boleh dibunuh dan dimakan, tetapi binatang yang boleh dibunuh tak boleh dimakan. Okey. Hadis menyebutkan khamsu fuwaisik, ya, fuwasik yuktalna fil haramil fa'ratu wal aqrab wal hudya wal ghurab wa kalbul uqur. 5 haiwan fasik. Fuwaisik dikatakan haiwan yang tak baiklah, ya, tak baik, ya. Gelaran fuwaisik ataupun fawasik dibunuh dan boleh dibunuh di tanah haram. Okey? Iaitu tikus. Okey, tikus. Kerana apa? Tikus membawa penyakit, terutamanya apa juga penyakit? Ta'un, dia pengotor. Ya. Ta'un datang dari tikus. Ta'un. Okey. Baik. Dan tikus juga memainkan peranan pada zaman dahulu juga. Rumah yang ada pelita tu dia jatuhkan, yang menyebabkan rumah terbakar. Itu pasal dia di antara. Dan tikus juga memang perangai dia suka kat dapur, tak tahu pasal. Ya. Lepas tu dia pergi gigit habis wire-wire.
Kita nak blend lah, pasal tak boleh, rupanya dah digigitnya. Okey. Tikus hukumnya boleh dibunuh dan tidak dibela. Dan jadi perbahasan ulama tentang bolehkah kita bela hamster? Dia bukankah daripada golongan tikus? Itu jadi satu persoalan. Yang mana saya pun wallahu a'lam agak sukar kalau yang mana keturunan tikus, maka kita katakan tak boleh dibela lah. Kerana sifat dia begitu. Ya. Tapi hamster keturunan apa? Takut dia termasuk dalam rabbit, kan? Pasal saya tertarik apabila saya baca kan tentang mentadak kan? Apa orang panggil? Cekadak mentadak. yang cerita kungfu kita buat macam tu apa? Mentadak English apa panggil apa pun saya tak tahu. Mantis, romantis. Okey, mentadak bila kita buat research, saya baca dia bukan, mula saya ingat dia dari kalangan belalang. Kan? Bentuknya bentuk tu saya kata ini belalang ni. Lepas tu saya baca artikel tu, dia kata mentadak dari kalangan lalat. Tak mana tu kan? Agak menarik. Itu melalui research yang mereka buat lah. Dia bukan daripada kalangan belalang. Dia di kalangan lalat. Tak mana tu saya tak faham. Yalah, itu kita serah pada ahli bidang tu lah. Pasal mula saya ingat belalang. Tapi bila cek bukan. Jadi kalau hamster tu di kalangan rabbit, okey lah. Tetapi kalau bukan kalangan rabbit, ada yang makan hamster? Tak ada kan? Jadi mungkin dia tu memang jenis tikus. Marmut. Baru dia makan marmut. Pasal ada juga tikus yang macam kangaroo. Yang kita tengok tikus tu kecil macam kangaroo. Dia meloncat. Kaki dia belakang panjang, tangan pendek. Tak situ yang agak sukar, itu serahlah kepada ahli bidangnya. Tetapi kalau namanya tikus, dah boleh dibunuh. Tak ada masalah. Asalnya binatang tidak boleh dibunuh sesuka hati. Ya, macam burung apa semua tu kalau tak ada tujuan. Okey, kalau binatang ni maka Rasulullah membenarkan bunuh. Okey. Yang kedua, tak ada nak catat ni. Okey. Akrab ini adalah kalajengking, scorpion. Okey. Scorpion, ada juga orang makan scorpion. Ya. Pergi ke Kamboja semua dihidang tepi jalan. Okey, dia termasuk binatang yang Rasulullah kata dilaknati akrab. Dia tak kira nabi ke siapa, dia sengat walaupun tengah solat. Jadi dia termasuk binatang yang dilaknati. Okey, akrab. Scorpion. Kena pula kita dulu, zaman kita dulu ada grup kumpulan Scorpions kan. Penyanyi rock dia tu kan, bergegar segala-galanya. Okey, macam mana kedudukannya? Okey, nama binatang yang dilaknati. Tapi ustaz, ada grup Melayu kita binatang yang terpuji, ababil. Kumpulan ababil kan, amboi. Macam-macam. Okey, baik. Jadi kalajengking tidak boleh dibela juga. Ada pula yang membela, kononnya nak tunjuk. Itu semua benda-benda yang tak bermanfaat. Ya. Seperti mana ular juga kan. Dia bukan binatang, walaupun dalam hadis ni tak ada sebut, tapi dia di antara binatang yang dibenarkan bunuh. Cuma ada isu sedikit di Madinah. Dan ular bukan binatang yang dibuat belaan, simpan dalam rumah, duduk tidur sama dia. Tak. Ya. Ada kan kita tengok orang-orang yang tidur dengan ular. Agak menarik, seorang perempuan ni yang menjaga ular, membela ular, lalu dia pergi tengok ular tu tak selera makan, tak apa. Ular besar kan yang dibuat tu. Lalu dia pun bawa ke hospital ular, binatang, klinik haiwan lah, ya. Lalu dia minta doktor check apa masalah, dia tak selera makan. Dia pun doktor ni check lah, tengok apa semua. Lalu doktor bertanya, ini ular puan ke? Ular saya bela dari kecil dah besar macam ni. Inilah acara dia. Dah berapa lama dia cerita. Okey. Lepas tu dia kata, okey macam ni. Puan, ular ni memang dia
bukan sakit, tapi dia mengosongkan perut dan bersedia untuk makan kuat. Wah, tu dia. Ya, rupanya dia tak selera makan, dia tengok tuannya, makanan yang dah terhidangkan. Okey, oleh kerana itu binatang-binatang macam ni tak boleh dibela. Okey, bukan untuk diseronok-seronok. Ini buat bela macam pet dia pula. Okey. Kemudian yang tidak boleh dibunuh juga yang disebutkan dalam hadis tadi, tak boleh dibunuh. Yang boleh dibunuh apa dia? Dah adalah Hudayya. Ya. Hudayya ini adalah sejenis burung helang yang suka kepada api. Dia suka pada api. Adakah dia mengeluarkan api? Itu yang saya tak pasti. Pasal melalui perbahasan apa semua, dia tidak mengeluarkan api, tapi dia pantang tengok. Kalau orang buang putu rokok tu, dia akan bersedia ambil. Bukan dia pergi nak hisap, tak. Tapi buat dia hisap dah lain macam tu. Okay? Dia ambil dan dia cuba cari tempat-tempat untuk menyalakan api. Dan melalui kajian yang dibuat, memang dia suka menyalakan api. Kenapa? Di sana makanan dia akan keluar. Apa dia? Bila dia masuk, dia lontar ke dalam hutan, kan api menyebabkan binatang terbang apa semua. Di situ dia makan binatang-binatang tu. Baru kita, macam saya kaji kenapa? Rupanya memang dia suka kepada api itu untuk mencari rezeki makan dia. Jadi oleh kerana itu dia antara binatang yang kena bunuh. Kerana dia suka api, dia ambil api. Ada yang orang hantar dia keluar api di mata, wallahualam, itu saya tak tahulah. Tapi memang dia suka api. Kalau ada api, dia akan cari tempat yang boleh mendatangkan makanan dia lontar ke situ. Dan itu yang menyebabkan kebakaran hutan kadang-kadang setengahnya, dan kebakaran beberapa tempat tanpa diketahui punca, tetapi kebanyakannya pada helang ni. Ya. Al-Hadaj. Tapi di Malaysia tak ada. Okey. Pasal apa hutan Malaysia susah nak terbakar, hujan je. Kan? Bulan puasa ni je yang panas sikit. Ya, bulan nak puasa ni. Dinamakan Ramadan kerana apa? Kerana ramda, yakni panas. Ramda tu panas. Kemudian al-ghurab, burung gagak. Ya, yang kita telah jelaskan. Dan ghurab ini, gagak ini, dia memang membunuh binatang, anak-anak burung-burung yang lain juga, dan bersifat cerdik tetapi bersifat jahat. Ya, dan digunakan bagi orang ahli sihir sebagai binatang pujaan mereka. Okey, dan dia juga suka kepada bangkai-bangkai. Ya, dia memang suka kepada bangkai-bangkai. Oleh kerana itu bangkai-bangkai itu pengotor. Ya, sifat pengotor. Dan kalau kita pernah dengar cerita di Kelang dulu penuh dengan gagak disebabkan kotor. Okey, maka oleh kerana itu tempat yang kotor banyaknya gagak. Gagak terkenal dengan kekotoran. Maka bila ada kotor, adalah penyakit-penyakit yang akan tersebar. Maka oleh kerana itu gagak dibunuh. Okey. Kemudian wa kalbul aqur, maksudnya anjing gila. Asalnya dalam hadis Rasulullah mengarahkan bunuh semua anjing. Lepas tu ditapiskan anjing-anjing tertentu. Ya, anjing-anjing tertentu, dan kita melihat bahawa anjing-anjing yang mana kita lihat liar, maka seharusnya boleh dibunuh, tidak menjadi masalah, kerana tak tahu kedudukannya. Tara anjing yang ada dengan kita pun kadang-kadang kita tengok klip video, dia pergi terkam orang, terkam budak kan. Maka itu semua kategori kena bunuh. Okey. Hukum anjing ni, bela dia disebutkan dalam surah Al-Maidah yang lepas untuk penjagaan apa, untuk itu semua, itu dibenarkan. Tetapi kalau untuk dijadikan pet, tidak dibenarkan. Siapa yang membelanya akan hilang pahala 1 qirat pada setiap hari. Yang 1 qirat bersamaan 1 gunung Uhud, banjaran Uhud yang 9 ke 10 kilometer tu. Banyak tu nak dapat ya nak. Kalau di luar tadi? Kalau di luar kenapa bela tu? Allah. Okey, kalau dia luar aja, lepas tu meh masuk dalam, lepas tu letak luar, tak ada. Ya, itu kategori pet yang tak dibenarkan. Okey. Dan dalam Islam kita menjaga, kita menghormatilah. Itu termasuk binatang-binatang yang tak menjadi masalah asalnya. Tetapi kalau dia buat kejahatan yang mana anjing terkenal anjing gila, ya, anjing gila, maka dia dibunuh. Kalau tak, biarkanlah dia. Biarkan, kita tak perlu nak buat. Tapi kalau mengganggu,
Pergilah buat report, senang cerita zaman sekarang ni. Habis kalau jiran tu bela anjing, dia buat ganggu lalu menyalak tiap-tiap hari. Kan? Macam mana? Sabar je lah. Kan? Dah duduk berjiran. Kan? Okey. Asalnya tidak dibela, melainkan dalam bentuk menjaga rumah atau subhanallah. Saya tertarik dalam kisah seorang makcik tu kan. Dia kata, rumah orang ni ada anjing. Rumah saya tak ada anjing. Rumah yang mana lagi? Rumah Cina yang dekat tu ada anjing. Ustaz, pencuri boleh masuk juga. Masuk rumah orang yang ada anjing tu. Okey. Wallahu a'lam, apa digunanya wallahu a'lam. Tapi nak menceritakan, anjing yang menjaga rumah masih lagi kita lihat dibenarkan. Menjaga tanaman, menjaga apa lagi? Ya, buruan itu ataupun membawa orang-orang tertentu, anjing yang terlatih dan termasuk anjing polis, itu semua dibenarkan. Okey. Selain daripada tu, anjing pet yang dibela dengan berbagai bentuk adalah tidak dibenarkan. Kita tak mengatakan haram, tetapi tidak dibenarkan kerana dia mengurangkan pahala. Ya, dahlah kita tak ada pahala, kita bela pula tu hilang pahala. Ya, lepas tu kita bela macam kucing. Kita tak pernah dengar kucing gila. Betul tak? Tak ada pernah dengar. Tapi anjing gila je. Kucing gila tak pernah. Kucing orang kata kucing kurap aja apa macam tu kan. Oleh kerana tu, kucing dia tidak menjadi masalah, bahkan dalam hadis membenarkan berbandingkan dengan anjing. Dan anjing, walaupun kita kata okey, dalam perbahasan kita tahu perbahasan ada yang mengatakan najis lah, ada yang katakan tak najis lah, hukum hakam begitu. Okey. Dia agak menarik, cuma kalaulah ianya dibenarkan, okey, dibenarkan, mungkin kita dalam fahaman mazhab yang tertentu mengatakan tak najis menyentuh dia, yang najis itu adalah jilatan air liur dia je kan. Maka bukanlah berarti bila dia tu tak najis, boleh kita alah peluk-peluk sayang-sayang dia yang pernah buat pada wan utama dulu kan. Bukan macam tu. Yang syok je, ustaz tu pula yang bawa isteri anak semua, lepas tu tangkap gambar. Saya kata salah. Bukan kita menceritakan bila dia tak najis pergi peluk-peluk macam pet lah, tepuk-tepuk. Tak. Ya, bila tak najis okeylah, tak najis lah. Tetapi bukanlah maksudnya ya pergi bela nak dudukkan nak sama, tak boleh. Ya, dalam tu ada larangan sedikit. Kenapa? Kerana sifat anjing itu sendiri ialah tercela dalam beberapa bab. Okey? Jadi di sini mengisyaratkan kepada kita ya, 5 binatang tu termasuk anjing, anjing gila ataupun anjing yang liar ni boleh dibunuh. Okey. Cicak. Ya? Cicak. Cicak nanti dia tak termasuk dalam hadis yang 5 ni. Okey. Dan cicak juga dibenarkan bunuh. Cuma ada perbahasan, adakah cicak tanah haram ataupun semua jenis cicak. Cicak apa yang mahal tu? Cicak kopi. Cicak kopi tak laku. Cicak apa yang orang jual kat mahal tu tokek. Aywa, cicak tokek kan. Adakah dia termasuk dalam cicak-cicak yang dibenarkan bunuh? Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang cicak yang menolong membakar, menguatkan api Nabi Ibrahim tu, maka disebabkan cicak itu semua cicak dibunuh. Ya, dan dibunuh itu dalam bentuk peringkat. Kalau sekali pukulan dia mati, pahalanya ada. Bahkan Aisyah menyediakan alat-alat untuk membunuh cicak. Okey. Baik. Kemudian berkaitan dengan binatang yang boleh dibunuh di tanah haram juga termasuk ular. Terutamanya ular kobra, king kobra ataupun ular tedung memang dikendaki bunuh. Ya. Waktu solat ke tak solat nampak bunuh. Jangan nak tunjuk warak waktu solat, Allahullah lalu tak apa aku solat, ya Allah aku solat. Tak ada. Ya. Bangun-bangun sujud tu tengok dia dah macam tu. Kita pun macam tu je kan. Tak ada. Bunuh. Waktu solat pun boleh bunuh. Ya, semua binatang fasik ini, ya, fawasik ini boleh dibunuh walaupun tengah solat kita lakukan solat. Dia tidak membatalkan solat. Dalil-dalil terlalu banyak. Ya, tengah solat tu di padang pasir waktu musim haji tu, ada pula nampak scorpion, kalajengking tu kan, nampak. Ambil pukul, lepas tu sambung balik solat. Tak menjadi masalah. Dia tengok keadaan kan. Tengok keadaan yang mana kita melalui hadis-hadis kita menyaksikan bagaimana bahkan dalam hukum fiqah bila nampak orang buta tu jalan-jalan tu nak masuk longkang. Oi, depan tu longkang. Tengah solat ni kan. Boleh panggil. Ya, supaya berhati-hati. Lepas tu
Dah selamat, okey, sambung balik. Tak menjadi masalah. Ia dikategorikan, ya, kalau kita belajar dalam masalah fiqh, perkara-perkara yang dibenarkan. Ya. Yang menjadi isu orang solat dukung baby lah apa, tak menjadi masalah. Rasulullah solat dukung baby. Ya. Okey, ala kulli hal. Ya nah. Bukan kalau dia kata kalau dalam rumah jangan terbunuh tu dia ada. Okey, nanti. Kita sambung bab ular ni. Tak habis. Okey, ular tedung, di antara ular yang dikaitkan ular tedung, ular hitam yang mana dia ada beberapa sifat dia. Ular tedung di antara ular berbisa. Ya, yang mana ular berbisa terus bunuh, tak ada nak bertolak ansur. Okey, satu. Dan kedua, ada jenis ular yang Rasulullah kata mata dia kuat. Kalau dia renung macam tu kan, maka dia boleh menggugurkan baby dalam perut. Dia kuat, dia punya ni. Kerana itu dinamakan ain, dia mata, sihir mata dia tu kuat. Dia macam orang juga, kadang-kadang pandangan mata berbahaya. Dari kerana mata, kan? Yang mempunyai kuasa konon lagu kartun. Tapi ialah mata berbahaya. Okey, jadi ular-ular yang jenis-jenis kena bunuh. Kemudian, okey, ular ini dibicarakan di tanah haram. Di Mekah bunuh. Apa juga ular nampak bunuh. Tetapi bila sampai di Madinah, ular yang berbahaya dibunuh. Kecuali ular yang bukan jenis mengeluarkan bisa dia, ya, mematuk dalam bentuk patukan. Seperti ular sawa. Ular sawa dia tak bunuh dengan patukan. Ya. Dibelit. Oleh kerana tu bila berada di Madinah, dia kalau yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan seorang sahabat Nabi ni lepas balik waktu perang Khandaq tu dia minta izin, ya Rasulullah, aku nak balik nak tengok isteriku, ya, dah tinggal lama pasal buat kerja Khandaq tu, parit tu, maka Rasulullah benarkan. Bila dia balik tengok-tengok isteri dia ada kat luar. Orang Arab ni dia ada beberapa sifat cemburu dia kan. Dia keluarkan nak panah nak pukul isteri dia kan. Kenapa duduk luar? Aku tak ada kamu keluar ya. Baik-baik tu. Ya, aku tak ada kamu shopping je kerja. Baik-baik. Okey. Jadi bila dia tengok isteri dia kat luar, lalu dia isteri kata, abang tunggu dulu. Jangan nak buat apa-apa. Abang tengok dalam rumah tu apa dia. Maka bila dia tengok dalam rumah terdapat seekor ular. Ya. Ular itu dalam bentuk yang dikatakan seperti ular sawa. Okey. Maka dia pun masuk. Bila masuk berdebak kan. Lepas tu senyap. Jadi isteri dia pun pergi buat report pada Rasulullah. Rasulullah pun datang dan tengok didapati ular tu mati dan orang tu mati. Jadi di situlah Rasulullah mengatakan, ya wahai penduduk Madinah, bila kamu bertemu, ya khas untuk orang Madinah je, bukan orang Malaysia. Orang Malaysia nampak ular bunuh, jangan nak berdebuk apa semua. Ya, bunuh je. Ini khas untuk orang Madinah saja. Maka dikatakan kepada penduduk Madinah, wahai penduduk Madinah, sesungguhnya di kalangan jin-jin di Madinah ini, dia menjelma menjadi ular. Kadang-kadang dia menjelma jadi ular. Oleh kerana itu bukan senang ya, makhluk yang di alam gaib ini nak menjelma menjadi satu makhluk yang mempunyai jasad macam kita ni. Dia terpaksa berhadapan dengan tekanan dan risiko yang besar mati. Bukan senang tu, dia pun nak ubah zat, nak boleh happy macam kita. Tak. Ya, mereka terus menjadi risikonya itulah di antaranya. Dan jin-jin di Madinah ini dia akan bertukar, yang mana yang inilah dia akan bertukar dalam bentuk ular yang tidak berbisa. Okey? Maka di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bila macam kita lah pergi buat umrah berapa hari, ya, di Mekah, di Madinah 3 hari biasanya kan. Pergi Madinah, masuk hotel ada ular. Kan? Maka di situlah Rasulullah katakan kepadanya sebanyak 3. Ya, 3 apa? 3 kali, 3 hari, 3 bulan, ya, kalau 3 minggu. Jawabnya tak pergi, tak duduk dah lah kat situ kan. Dah balik dah, package habis 3 hari. Okey. Dan saya melihat dan sebahagian ulama mengatakan 3 kali ucapan. Ya, kalau kita nak ucap apa bahasa Arab ke? Wallahu a'lam. Ya, dikatakan kepada ular tersebut, wahai ular, jika kamu bukan ular, keluarlah. Jika tidak, aku akan bunuh kamu. Lebih kurang macam itulah kalimah dia kalau kita nak sebut.
kan, dalam bahasa Arab dia macam mana kita nak sebut kan, kita tak hafal. Okey, ala kulli hal, arahkan dia keluar 3 kali. Arahkan dia keluar. Paling kurang keluar. Kalau kamu ular, kalau kamu bukan ular, keluar sekali. Okey, kalau kamu bukan ular, keluar 2 kali. Ya, macam bagi salam lah. Kita bagi salam rumah orang macam mana? Assalamualaikum. Macam tu tak? Assalamualaikum, tunggu. Kan, tunggu aku berapa? Assalamualaikum, tunggu lagi. Sampai kali ketiga, Assalamualaikum, tunggu. Tak ada, okey, keluarlah, baliklah kita. Begitu juga ular, kita bagikan 3 kali. Kalau nampak dia keluar, jangan nak ikut pula. Mana ular ni kan? Tak, biarkan dia keluar. Berarti dia jin. Tetapi kalau dia ular, dia takkan faham bahasa kita. Melainkan ambil kayu, ketuk. Kan? Itu je. Okey? Itu khas untuk Madinah. Tapi kalau kita pergi, nampak tu, pergi bagi tahu apa hotel punya tu, jangan pandai-pandai kita pula. Ya. Baik. Okey, itu dia. Bentuk ular-ular yang tidak binatang yang diharamkan di Madinah atau dibunuh di sana. Dan binatang-binatang buas juga begitu, seperti harimau, serigala jika muncul. Kenapa di akhir zaman, peristiwa akhir zaman akan berlaku kemunculan binatang-binatang tersebut. Tapi kita dah tak ada dah. Ya, waktu dunia hampir kiamat sangat-sangat. Okey. Kenapa Madinah akan hancur? Okey. Okey, ada apa lagi? Dan binatang-binatang lain yang boleh membawa penyakit, misalnya nyamuk, boleh bunuh tak? Boleh. Dia tak kena dam pun kalau bunuh nyamuk tu. Allah, aku waktu haji aku bunuh nyamuk, bunuh lalat, ya, tak apa, tak menjadi masalah kerana dia binatang yang membawa kuman dan bawa penyakit. Tak menjadi masalah. Ya. Okey, selesai? Alhamdulillah, selesai. Kemudian dalam bab ini apabila kita menyaksikan bagaimana Allah menceritakan Qabil telah menyesal membunuh Habil, lalu dikebumikan Qabil mengkebumikan Habil, maka ceritanya itu berkaitan dengan kisah Nabi Adam dan zuriatnya sampai kepada kisah Syis. Di sini Allah menceritakan hukum membunuh manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min ajli dhalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. Oleh kerana itu kami tetapkan satu hukum bagi Bani Israel, bahawa barang siapa membunuh seseorang bukan kerana orang itu membunuh orang lain, atau bukan kerana melakukan kerosakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian sesungguhnya kebanyakan di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Okey. Dalam ayat ini mengisyaratkan kepada Bani Israel, orang Yahudi, ya, kamu membunuh seorang manusia bersamaan juga nilaian kamu bunuh semua manusia di muka bumi. Bayangkan kalau apa yang berlaku di Palestin sekarang. Bukan seorang, beribu. Ya, na'udzubillah. Ini apabila berlaku kepada Bani Israel yang degil, ya, mereka ni tak tahulah tabiat dia dan diwarisi oleh anak-anak cucu keturunan mereka sampai sekarang. Suka membunuh, suka buat kerosakan di muka bumi. Dah kita terangkan. Rasul kata begini, dia buat begini. Rasul cakap begini, dia biadab dengan Rasul. Na'udzubillah.
Ya, subhanallah ya. Oleh kerana itu berhati-hati dalam bab ini. Apabila Allah menerangkan dalam ayat ini, Imam Ibn Katsir mengatakan manusia wajib menghormati sesama manusia. Allah menyatakan kerana putera Adam telah membunuh saudaranya secara zalim dan melampaui batas, maka kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, yakni kami syariatkan dan kami ajarkan kepada mereka bahawa barang siapa yang membunuh seorang je dibunuh ya, maka bukan kerana orang tu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Okey, ini mengisyaratkan kepada kita kedudukan orang-orang yang begini. Bila Allah dah tetapkan, dia langgar juga, memang dahsyat, ya, jahat. Okey, baik. Allah menceritakan juga dalam ayat ni yang mana Rasulullah datang untuk menyampaikan risalah. Ya, walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul. Ya, rasul-rasul ramai para nabi telah datang kepada Bani Israel. Ya, tetapi mereka ingkar, dan keingkaran mereka itu amat dahsyat akibatnya. Okey, baik. Kita lihat lagi ayat yang berikutnya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya walahum fil akhirati azabun azim. Mana ayat ni? Sebentar. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerosakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang atau dibuang dari negeri mereka, dari tempat kediaman. Yang demikian itu sebagai satu penghinaan mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat keseksaan yang besar. Baik, ayat ini menceritakan hukum hakam orang yang membuat kerosakan di muka bumi, ya, dan ianya berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak hadis ini menarik ya. Hadis ini akan mencerita banyak keluar hukum hakam terhadap kisah yang berlaku ini. Okey. Baik. Di antara kisah yang disebutkan dalam ayat ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan juga yang diriwayatkan oleh Muslim ke dalam kitab Fathul Bari, yakni Muslim dan Bukhari, maka kita lihat apakah kisahnya yang berlaku berkaitan dengan ayat ini, ya, yang dikategori jazaa'ul ladzina yuharibun, memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kefasadan di muka bumi. Oleh kerana itu kita ada beberapa hukum di dalam Islam, ya, orang disebut hukum hudud. Hukum hudud tu ada berapa hukum hudud sebenarnya? Hukum hudud sikit je, dia 5 perkara je hukum hudud. Lepas tu dia ambil hukum qisas. Okey, qisas ni balas, bunuh balas bunuh, pukul balas pukul, ya, apa lagi, jentik balas jentik, yang kita aku balas kamu kat akhirat tu kan, yang kita katakan tu kan. Okey, itu semua hukum-hukum yang mana dikategorikan qisas. Okey, dia tidak termasuk dalam hukum hudud. Dia hukum hudud 5 kalau tak salah. Ya, dia berkaitan dengan berzina, mencuri, murtad, lepas tu apa lagi? Menuduh orang yang berzina,
Itu je, ada berapa je cuma. Yang lain takzir. Dia kategori takzir. Ya, tu pasal macam mahkamah sivil yang lakukan ni kebanyakan takzir. Ya, tetapi masalahnya pada 5 hukum hudud ni dia tak jalankan. Itu yang jadi isu kita. Tapi yang takzir ni kita tak jadi masalah. Ya, takzir yang macam langgar traffic light kena saman. Apa itu hukum dia? Takzir. Okey, parking tak betul kena saman, takzir. Apa lagi? Ya. Adalah berbagai-bagai tu, kebanyakan takzir. Nanti kita kupaskan tentang hukum ini, ya. Kenapa? Kerana dia berkaitan dengan masalah hudud dan pemerintahan yang perlu kita perhatikan dengan teliti. Baik. Dalam kisah ini diceritakan, ya, dalam satu riwayat oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Qilabah, namanya adalah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi al-Basri, dari Anas ibn Malik, bahawa 8 orang dari kabilah Aql datang kepada Rasulullah lalu membai'ah atas agama Islam. Ya, kabilah ni, kabilah Aql datang, dia nak bai'ah kepada Rasulullah. Di zaman itu bai'ah hanya milik Rasulullah. Ingat ya, bai'ah satu perkara yang kita lihat mula dipermainkan oleh beberapa golongan. Ya, bai'ah. Okey, ni bai'ah ni. Ya, perjanjian. Ini perjanjian. Bai'ah disyariatkan bila tertegaknya daulah Islamiah. Ya, maka bai'ah diwajibkan. Macam kita di zaman khilafah Islamiah, bermula daripada Rasulullah sampai ke zaman Osmaniyah, bai'ah adalah wajib kepada pemerintah waktu itu. Ya. Bai'ah, ketaatan, kesetiaan dan sanggup mati pada pemerintah. Tetapi yang menjadi masalah zaman sekarang, mula berbai'ah dengan cara yang tak betul, berbai'ah mengikut kumpulan masing-masing, golongan masing-masing, hukumnya tak menjadi masalah untuk ditinggalkan kalau dah terbai'ah. Dan tidak perlu ditaati. Ya, kenapa? Dia bai'ah ni ada hukum dia tersendiri. Kenapa? Kerana kita menyaksikan ada golongan-golongan berbai'ah di bawah kumpulan masing-masing, maka mereka sanggup mati untuk kumpulan mereka. Ui, bahaya tu. Mereka akan menentang kerajaan, lalu jadi unsur yang kita bicarakan ini. Oleh kerana itu, bai'ah hanya untuk pemerintahan Islam ataupun Amirul Mukminin sahaja. Ya. Kita dengar ada yang berbai'ah, kalau aku tinggalkan parti ni, maka jatuh talak pada isteriku jalak dia. Itu semua tak betul. Ya, hukum dia tak betul. Ya, salah. Baik. Dan bai'ah tidak boleh dipermainkan. Kalau berbahaya, bila permainkan dia akan jadi risiko besar. Baik, di sini mereka ni berbai'ah dengan Rasulullah. Berarti mereka bai'ah dengan Rasulullah, ya, nak setia pada agama dan sanggup melakukan korban. Tapi kita melihat dia ni orang baru. Ya, mereka ni baru masuk Islam. Jadi bila orang baru masuk Islam, ada potensi, maksudnya dia mudah tak stabil lagi. Itu pasal di antara yang menarik, zakat memainkan peranan untuk menstabilkan dia. Ya, dan nasihat dakwah memainkan peranan untuk menstabilkan dia. Kalau tidak, dia akan jadi masalah. Ya, dia masuk Islam hari ni, esok dia keluar. Lepas tu minggu depan dia masuk Islam balik kan. Dia tak faham. Ya, pasal macam kami pernah buat program dakwah ke Simpang Pulai dekat menuju ke Cameron Highland tu kan ada kelompok orang asli. Jadi kita pun berdakwah lah kat situ. Lepas tu seorang tu datang, Ustaz, ya, saya sudah masuk Islam 2 kali. Ui, kita 2 kali. Macam mana tu masuk Islam 2 kali kan? Lepas tu okeylah, kita layan dia. Lepas tu dia pergi, kita tanyalah pada orang tu di antara Jabatan Agama Islam Perak punya. Macam mana dia kata masuk Islam 2 kali? Dia kata, oh macam ni, bila datang orang Islam bawa benda ni lah, orang Badui, dia katakan orang asli ni, dia bergantung pada siapa bagi. Kalau banyak bagi, dia masuk agama orang tu. Lepas tu orang tu dah tak bagi, datang orang lain bagi, dia masuk agama orang tu. Omboi. Kalau macam tu bukan 2 kali, 10 kali pun mau, kan? Okey, jadi itu dia orang Badui. Dalam bab ini mu'allaf dia kategori 2. Biasa kita tengok mu'allaf ni orang yang baru masuk Islam. Tak, orang yang sebelum masuk Islam tapi hatinya cenderung pada Islam pun dikategorikan mu'allaf. Ya, dikategorikan mu'allaf. Okey, baik. Jadi di sini kita lihat,
Di mana kisahnya datang kepada Rasulullah membai'ah atas agama Islam. Kemudian mereka merasa tidak cocok dengan cuaca Madinah dan tubuh mereka sakit. Lalu mereka mengadu hal kepada Rasulullah. Okey. Bila kita di Madinah, alhamdulillah kita pergi Madinah kejap je, 3-4 hari je kan. Kecuali musim haji, agak lama sedikit ya. Alhamdulillah musim haji dah nak sampai ni kan. Kita pun dapat maklumat berbagai-bagai. Ala kulli hal nak cerita, siapa yang pernah duduk Madinah lama, dia akan merasakan beberapa perkara. Saya pernah duduk Madinah waktu first tahun 98, saya duduk sana 2 tahun ya, bekerja di sana. Kita boleh rasa Madinah memang dia kadang-kadang rasa tak sedap badan. Tak rasa sedap lah sebab sakit. Rupanya memang Madinah begitu. Dia, siapa yang baru datang, dia akan diuji dengan sedikit kesusahan tu. Sakit itu, sakit ini. Tak lama. Tapi itu ujian. Bagi orang yang tak tahan, tu pasal Rasulullah kata, Madinah ni dia menapis orang. Ya. Siapa yang setia, dia akan jadi Masya Allah, baik. Ya. Siapa yang tak rasa tak tahan, maka dia akan keluar. Itu pasal orang-orang jiwa-jiwa yang ada sifat munafik, dia akan tinggal Madinah. Dia tak tahan kan. Ada benda-benda yang menekankan dia. Okey. Jadi di sini lelaki 8 orang ni pun ya mengadu kepada Rasulullah sakit perut. Dia termasuk dalam bab ni sakit perut, demam-demam, panas-panas, sakit perut. Ya. Baik. Kemudian lalu mengadu hal itu kepada Rasulullah. Maka baginda bersabda, cuba kalian keluar bersama pengembala kami ini menuju unta-untanya. Lalu minumlah apa dia? Air kencing dan susunya. Kan menarik benda tu. Okey, hadis Bukhari Muslim pula tu. Okey. Pergi kamu ikut, ataupun dalam riwayat lain, kamu pergi ke hujung kota Madinah ni, ada seorang pengembala unta. Ya, pengembala unta, yang mana dia mengembala unta, pergilah kamu meminum air kencing unta itu dan juga susunya. Okey. Dalil ini yang mengisyaratkan ya, keluar hukum di sini, binatang yang boleh dimakan, kencing dia, taik dia tidak najis. Tetapi tidak najis bukanlah, oh kalau macam itu bolehlah makan taik ayam. Bukan. Ya, bukan kita kata begitu. Maksudnya, kalau kita menyaksikan Rasulullah solat di kandang kambing, walaupun ada taik-taik itu tidak najis. Kotor-kotor. Okey? Dalam bab yang kita kata kotor-kotor, taik ayam kotor. Ya, perlulah dicuci. Tetapi bukanlah kotor itu maksudnya menghalang kita dari melakukan solat. Itu dia. Ini najis ke tidak? Tak najis, boleh makan. Oh, tak boleh pula. Tak najis. Itu begitu keadaan dia. Ada benda yang tak najis tak boleh makan. Ada benda yang tak najis tapi kita tak tergamak nak makan. Tetapi ada hadis yang membenarkannya. Okey. Bila ada hadis membenarkannya, kita berdiri bersama hadis. Ya. Makan tak makan itu lain cerita. Selera tak selera itu lain cerita. Nanti saya ceritakan. Okey. Maka Rasulullah kata, pergilah kamu keluar pengembala unta, lalu minumlah air kencing unta tu, bukan air kencing pengembala tu. Air kencing unta tu dan susunya. Ya, susunya. Tapi kalau kita tengok produk yang datang daripada India, apa dia buat? Tai lembu kan. Yang tu kita tak berapa lah kan. Ini pun saya kata okey. Rasulullah mengarahkan orang yang sakit itu minum. Ya, air kencing dan susu unta. Okey. Jadi kok-koklah ada produk baru, jus kencing susu unta. Saya katakan begini. Okey. Saya pernah minum kencing unta. Okey. Tapi sakit perut pula. Lepas minum sakit perut. Okey, sebab apa? Sebab tak sakit. Bila tak sakit, ubat, bila tak sakit kita makan jadi sakit. Tak sakit apa-apa makan Panadol, ikut suka aku nak makan. Sakit lepas tu. Begitu juga dalam bab ini, kalau tak sakit, tak usah makan, tak usah minum. Saya pergi minum. Ya, dah bau memang masya-Allah tabarakallah. Ya, tapi nak cuba. Bila cuba tu berdepung, perut tu jadi drum. Boom 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 kan. Oh, rupanya begitu. Lepas tu pun kita faham, okey, kalau tak sakit jangan minum. Tapi kalau tak minum tak menjadi masalah. Pergilah makan ubat-ubat doktor tu pun lagi baik.
pun tak jadi masalah. Okey. Cuma kita nak mengatakan dalam hadis tu begitu. Dan hukumnya bila terkena, ya, maaf kata, bila terkena kencing binatang ataupun tai binatang yang boleh dimakan. Ni dah tahu hukum, bukan hukum ni ya, main-main. Dalam mazhab Syafi'i najis. Okey, tidak dinafikan. Tetapi dalam pada mazhab Hanafi, Hanbali dia tak najis. Ya. Kalau terkena kencing unta ataupun tai unta, tai binatang yang boleh dimakan, maka hukumnya tidak merosakkan solat kalau kita nak solat. Tak ada najis, hukumnya tak najis. Tapi kalau rasa tak selesa, basuh. Ya, hukumnya basuh kalau rasa tak selesa. Okey, tapi hukumnya dia tidak najis. Itu je. Dan ingat, bukan tiap tak najis tu boleh dimakan. Pula itu kena pegang tu. Kerana kadang salah faham, oh kalau tak najis boleh makan. Itu jenis orang yang suka nak membantah bagi kita. Bukan semua benda yang tak najis itu boleh dimakan. Ya. Kalau benda ni agak kita tak suka, dah tinggalkan. Macam kita ceritakan binatang-binatang yang boleh dimakan. Ya, tiba-tiba Rasulullah kata dalam hadis Ibnu Majah, hyenas boleh makan. Dia macam anjing. Pasal ada hadis, berdirilah atas hadis. Kita sami'na wa ata'na. Jangan bicara yang lain. Kerana kalau nak bicara hukum agama lah. Ya. Baik. Nanti ada yang tanya macam hari tu tanya, buaya boleh makan? Penting tak nak jawab. Okey, baik. Lalu mereka pun minum susu dan air kencing unta sehingga sembuh. Okey. Setelah sembuh mereka membunuh pengembala dan membawa lari unta-unta itu. Nampak tak? Jahat tak? Dah orang tolong, tiba-tiba dia khianat, dibunuh pengembala tu dan dia bawa lari unta-unta tersebut. Jadi di kategori pengganas, ya, perompak. Ya, orang perompak dia sampai tahap kritikal dia membunuh. Okey, baik, kita lihat. Khabar itu sampai kepada Rasulullah, lalu beliau menyuruh untuk mengejar mereka. Akhirnya mereka berhasil ditangkap, dibawa ke hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah memerintahkan, apa dia? Ayat tu kata apa? Memotong tangan dan kaki mereka. Tu dia ayat ni kata, nampak ni? Ayat ni mengatakan oleh mana tadi? Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan kerosakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang atau diasingkan dari tempat kediaman. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia. Okey. Ayat ini mengisyaratkan semua bentuk keganasan yang begini, yang sampai tahap pembunuhan, maka ianya perlu dilakukan secara begini. Rasulullah lakukan. Ya. Rasulullah lakukan. Dalam riwayat ini menceritakan apa? Lalu Rasulullah memotong tangan dan kaki mereka, ya, potong tangan kaki secara bersilang sebagai ajaran. Ingat ya, bila hukum-hukum ini dijalankan, dia tak jalan antara kita berdua aja, tak. Pemerintah yang tetapkan lalu dijalankan di depan khalayak ramai. Kerana di depan khalayak ramai ini akan mendatang ketakutan dalam jiwa mereka. Itu puncanya. Ini kita gantung dia seorang-seorang dalam bilik mati. Orang tak tahu, kan? Jadi orang pun rasa tak takut, kan? Jadi ini di antara perkara yang dikatakan kenapa hukum-hukum ini dijalan di depan orang ramai. Misalan, melontar bagi orang yang merejam orang yang berzina tu. Kita tengok, kita rasa takut. Kita tengok, kena lontar ke tidak? Kena. Kalau kita tak melontar, kita berdosa. Kena melontar juga. Dah habis lontar? Dah habis. Orang yang dah kena lontar tu diharamkan untuk kita berbicara hal dia. Nak mengumpat, tak boleh. Nampak tak hukum dia? Kita ni lagi sedap mengumpat. Ui, cakap lagi lah. Samalah kita macam perangai dia tu. Ya, kita pun kena lontar kalau ikut kan. Okey. Tapi tak ada hukum kat situ. Baik. Jadi, lalu dicungkilkan matanya. Kemudian mereka dicampak di bawah terik matahari hingga mati. Ya. Okey, ini yang diriwayatkan oleh Muslim. Lalu dicampak mereka ni tengah disebabkan perbuatan mereka 8 orang ni yang membunuh penjaga unta tu dengan cara yang zalim, mereka ditangkap dan dibunuh dan dicampak, dipotong tangan kaki, dicongkil mata, diletakkan di tengah panas matahari. Dan dalam riwayat menceritakan sehingga kan ada yang meminta air, tidak ada siapa yang memberinya. Okey, ini di antara hukum yang Allah tetapkan.
Okey. Maka di sini datang perkara-perkara yang disebutkan di dalam Islam berkaitan dengan hukum had, hukum yang ditetapkan di perbuatan-perbuatan orang yang melanggar kerajaan. Ini di antara hukumnya. Yakni orang-orang yang cuba melakukan pemberontakan, khawarij, ini di antara hukum ni. Dahsyat ya, kalau sampai mengalir darah berbahaya. Oleh kerana itu dalam hukum had, kalau ikutkan, dia ada kategori-kategorinya. Orang yang melanggar undang-undang kerajaan yang tetapkan, ataupun orang yang tidak puas hati pada kerajaan dengan cara yang tak betul. Tak puas hati, memang manusia tak perfect, tapi tak puas hati ikut saluran dia, perjalanan dia. Kerana apa? Kerana bila kita tidak ikut perjalanan itu, maka akan berlaku satu perkara yang tidak baik di negara kita. Maka di situ kita kena faham, bila negara bergolak, ada tangan-tangan jahat yang akan ambil kesempatan. Ya. Oleh kerana itu, ya, perbahasan masalah daulah ini satu benda yang besar, bukan boleh main-main. Ya, kita memerlukan kesabaran dan kematangan dalam berfikir. Kalau tidak, kita akan menyaksikan negara itu akan hancur dan lebur. Waktu itu yang naik lebih berbahaya. Mungkin lebih berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Okey. Maka di sini kita lihat dalam riwayat Ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, barang siapa yang menghunus pedang di tengah komuniti muslimin dan membuat keganasan di jalan, kemudian ditangkap, maka pemimpin kaum muslimin diberikan pilihan. Jika suka, ia boleh membunuhnya, menyalibnya, atau memotong tangan dan kakinya. Demikian pula yang dinyatakan oleh Sa'id ibnu Musayyab, Mujahid, Atta' dan Hasan. Ya. Ulama bersepakat, kalau orang-orang ini membuat keganasan di muka bumi ini sampai mengalir darah, maka pemerintah boleh menghukum seperti mana yang dilakukan. Kenapa salib? Okey, salib ni asalnya zaman pembunuhan zaman dahulu adalah diletakkan di pelepah tamar, di pokok tamar, disalib kat pokok tamar tu. Ya, yang macam mana Firaun kata kepada ahli sihir dia tu. Ya, cuma dia berubah pada zaman, sehingga di zaman Nabi Isa mereka itu dibunuh dengan cara salib macam tu. Yang lekat sampai mereka letakkan salib tu. Tetapi kalau kita menyaksikan pembunuhan mereka berbagai-bagai, ada yang dicucuk dari perut, ada yang macam Firaun kata, aku akan potong tangan kanan, kaki kiri, tangan kiri. Itu yang disebutkan Firaun, jelas kepada ahli sihir. Ya, dan juga di antara cara membunuhnya adalah diletak tengah-tengah padang pasir salib tu dan digantung, letak ke orang tu macam tu, datang burung yang apa? Baca tu yang datang, lalu dia akan makanlah sikit-sikit. Dia makan mata dia, sukanya pipi, dia makan pipi, telinga. Itu lebih berbentuk macam menyeksa. Ya, tapi itu yang dijalankan. Yang mana kisah Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf dalam penjara tu, seorang tu kata, aku bermimpi, aku burung datang atas kepalaku lalu mematukku kan. Lalu Nabi Yusuf terus faham, kamu akan disalib. Kan? Jadi itu cara pembunuhan zaman dahulu. Jadi ini di antara mengikut kaedah dia lah. Tetapi kita mengatakan itu semua keputusan pemerintah. Ya, pemerintah yang mana kita jangan cuba nak bagi kritikan yang tak betul. Mesti beradab dalam bab sistem pemerintahan. Kerana kita memikirkan masyarakat umat seluruhnya. Keselamatan umat seluruhnya yang perlu kita ambil kira. Namun kalau ada yang tak puas hati, maka gunakan saluran yang dibenarkan. Ya, berbahaya bila guna saluran yang tidak dibenarkan. Berbahaya sangat-sangat. Kehancuran, pengaliran darah. Itu pasal kalau kita belajar dalam hukum pemerintahan, na'udzubillah lah kan, kalau seorang tu nak menggulingkan kerajaan, ada syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya, jangan mengalirkan darah walaupun seorang. Boleh buat. Susah kan? Tetapi berlaku di Pakistan. Menarik. Di Pakistan menarik. Waktu kami ada di Pakistan tu, ya, ini kisah lalu kan. Siapa nama PM waktu tu? No. Ada seorang lagi. Nawaz Sharif. Okey. Waktu tu Musharraf, ketua tentera, dia nak landing tak boleh. Dia katakan nak landing tak boleh. Kan? Waktu tu memang tengah bergolak politik Pakistan. Jadi apa motif wallahu alam, dia nak landing kapal terbang tak boleh.
diarahkan jangan bagi landing. Bayangkan berapa lama nak pusing, dan kapal terbang dalam keadaan minyak pun terhadkan. Akhirnya dia call satu, ya, tentera, ketua tentera supaya pergi turun ke airport dan turun ke sana. Semua dia arahkan tentera semua kuasai Pakistan. Baru dia dapat turun kan. Lepas tu bertukar, ya, Jawad Syarif jatuh, Musharraf naik. Kalau begitu dibenarkan tanpa mengalirkan satu pun darah, itu tak apa, ya. Tapi kalau sampai mengalir umat, mengalir darah, berbahaya. Di situ ada masalah dalam Islam, ya. Dalam Islam berbahaya. Okey, baik. Jadi kita lihat dalam bab ini, kita berhenti kat sini dulu. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dari kisah penerangan yang ringkas ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.